Kita mula dengan doa insya-Allah seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati barisan para pelaksana kuliah muslimat surau Menara di BKL 1, para AJK, para hadirin, puan hajah, datin-datin, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi sekalian, yang hadir secara fizikal maupun yang bersama dengan kita secara online, agak ramai juga tu. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan atas permintaan beberapa para jemaah untuk kita melakukan sedikit murajaah review mengenai dosa wanita sebagai isteri. Jika kita rujuk buku cetakan lama Dosa-dosa Akhir Zaman terletak pada muka surat 108, dan jika dirujuk pada buku cetakan yang baru ada di muka surat 75, boleh tengok bahagian dosa sebagai wanita sebagai isteri. Jadi tujuan kita membaca tajuk ini bukanlah untuk mencari kesalahan semata-mata, tetapi yang lebih penting daripada itu, kita berniat supaya kita semua diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, agar kita melalui ilmu yang akan kita sama-sama bahaskan tengah hari ini, mudah-mudahan membantu kita untuk lebih berhati-hati menjalani kehidupan sebagai seorang isteri. Walaupun mungkin ada yang hadir ini belum menjadi isteri ataupun sudah pun berlalu fatrah menjadi isteri itu, namun insya-Allah tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi mudah-mudahan duduknya kita pada tengah hari ini 1 jam yang akan kita luangkan bersama-sama menelaah tajuk ini, insya-Allah kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dihitung sebagai al-hasanat, iaitu amal ibadah yang baik yang diberikan ganjaran dan pahala, yang kita harapkan juga dengan hasanat ini akan menjadikan ia sebagai yudhibnas sayyiat, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran, iaitu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi insya-Allah ini adalah ibadah, ini adalah pahala, dan kita harapkan juga pahala ini dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan di sela-sela baris tajuk yang akan kita bahaskan bersama ini, andai ada pada diri kita, maka kita berazam, mudah-mudahan ya Allah lindungilah kami, ampunkanlah kami di atas kesilapan di masa lalu, berikanlah kami kekuatan untuk memperbaiki diri kami di masa akan datang. Sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang sangat lemah, yang sangat dhaif, yang sentiasa fakir dan memerlukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa, termasuklah pertolongan daripadanya agar memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjadi seorang isteri yang salihah, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pada yang pertama, bagaimanakah antara dosa terbesar seorang isteri. Yang pertama ialah apabila isteri itu menjadi musuh kepada suaminya sendiri. Astaghfirullahalazim. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, bagaimana seorang isteri memusuhi suami sendiri? Jawapannya ialah sesungguhnya ia menjadi salah satu daripada perkara-perkara yang menguji seorang wanita untuk kekal setia pada suaminya walaupun suami itu adalah orang yang beriman. Bahkan ini terlihat sendiri di dalam sejarah para anbiya, para salihin. Mereka diuji dengan isteri yang memusuhi mereka sendiri. Lihatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taghabun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di kalangan isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh-musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah dengan mereka. Jadi kalau kita tengok dari sudut realitinya, bukan sahaja isteri kadang-kadang menjadi musuh suaminya, kadang suami juga boleh menjadi musuh isterinya. Kalau tengok perkataan zauj ni adalah pasangan dalam bahasa Arab. Jadi pasangan-pasangan itu boleh menjadi musuh kepada pasangannya
lain, terutama apabila salah seorang pasangan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang beriman tetapi tetap ada ujian-ujian yang sekali-sekala ujian itu ibarat badai yang memukul bahtera rumah tangga, sehingga kan ujian itu menjadikan rumah tangga tersebut porak-poranda, seakan akhirnya berakhir dengan permusuhan suami dan isteri. Jadi na'udzubillah min dzalik, dari masa ke semasa kita sentiasa mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada pukulan ombak yang menghancurkan bahtera rumah tangga. Sesungguhnya hati manusia itu milik Allah SWT. Tak ada siapa yang pegang hati kita. Bukan pasangan yang paling kita cintai, ataupun bukan kita yang paling dicintai oleh pasangan kita, tetapi yang memegang hati kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita pasangan-pasangan yang ada ini kekal sebagai pasangan suami isteri yang jelas matlamat hidupnya mencari redha Allah dan dijauhi daripada godaan, gangguan dan juga bencana yang memusnahkan mahligai yang dibina dengan suci itu. Jadi janganlah jadi pasangan kepada musuh masing-masing. Tetapi kebanyakannya dinukilkan di sini bahawa ujian bagi akhir zaman ini datangnya daripada wanita. Maka kita tengok pada muka surat 109. Saya tak sentuh mana-mana isu semasa ya. Muka surat 109 ayat atas sekali tu, hadis Nabi SAW, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan setelah kematianku, kewafatanku, iaitu kewafatan Nabi SAW, fitnah ataupun ujian yang paling adar, memudaratkan, melainkan ujian yang datangnya daripada wanita. Jadi wanita, sama ada dia sendiri sebagai seorang isteri menjadi musuh kepada suaminya, ataupun wanita-wanita lain menjadi musuh kepada rumah tangga tersebut, maka sesungguhnya fitnah itu, ujian itu memang balik kepada wanita. Maka wanita seharusnya di akhir zaman, bila kita sedar kita ni adalah ujian, maka kita juga bersungguh-sungguh menjaga diri kita daripada menjadi asbab-asbab yang menimbulkan ujian. Kita sedar perkara ini, sebab itu kita telusuri tajuk ni dari dulu. Fokusnya apa? Fokus wanita, dosa wanita sebagai individu. Sebab kita tak sedar kadang-kadang kita buat hal dengan individu kita sendiri, rupanya yang kita buat hal tak ikut syariat tu dah jadi ujian kepada lelaki lain. Nampak kan? Sebab itu fokus pertama individu dulu, dosa wanita sebagai individu. Dosa wanita sebagai anak, kadang-kadang tak sedar jadi anak yang derhaka kepada ibu bapanya, tak sedar rupa-rupanya meninggalkan atau ingkar perintah ibu bapanya, sanggup berkahwin dengan lelaki yang dicintainya tidak melalui landasan undang-undang yang betul. Dosa wanita sebagai anak. Dan itu adalah sebesar-besar derhaka apabila melawan ibu bapanya sendiri, yang sepatutnya bapanya itu adalah wali yang sah. Dan sebelumnya juga kita dah bahaskan dosa wanita sebagai ahli masyarakat. Hari ini tajuk yang diminta ialah dosa wanita sebagai isteri. Maka kita fokuskan, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat pelihara diri kita daripada melakukan dosa sebagai seorang isteri. Dan andainya kita bukan seorang isteri, janganlah pula kita menjadi penyebab kepada dosa isteri lain dalam rumah tangga lain. Baik, poin yang kedua, kufur terhadap suami dan kebaikannya. Dosa wanita ni yang susah sangat nak dihindarkan ini, yang sangat sinonim dengan seorang wanita bergelar isteri ialah kufur terhadap suaminya, iaitu ingkar terhadap suami dan kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Jadi fikir balik secara psikologinya, kenapa wanita suka ungkit-ungkit masa lalu? Kan? Kenapa wanita suka ingkar pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya? Terdorong juga ada kaitan dengan faktor hormon itu sendiri. Ada juga kaitan dengan faktor biologi itu sendiri. Perubahan-perubahan yang berlaku pada diri, tanggungjawab dan banyaknya beban yang ditanggung oleh seorang wanita. Apabila kita jelas bahawa dari sudut perubatannya pun, dari sudut biologinya pun, wanita memang lebih lemah daripada lelaki. Lelaki lebih kuat tubuh badannya, tetapi tanggungjawab yang banyak itu kadang-kala menyebabkan seorang wanita sukar untuk terus bertahan dalam kesabaran dan ketabahan. Maka dengan kelancaran lisan yang ada pada dirinya, terkeluarlah lafaz-lafaz mengingkari kebaikan suaminya. Asalnya selalunya adalah berpunca daripada kepenatan, kelelahan, keletihan,
Lalu dia terdorong untuk menzahirkan kelelahan dan keletihan itu melalui lisannya. Maka subjek pertama yang selalunya menjadi target untuk luahan perasaan letih itu adalah suaminya. Maka di situlah timbul rasa tidak puas hati kepada suami, kan? Dikatakan mungkin kurang menolong ke, kan, ataupun dirasakan sebagai menyebabkan dia penat ke dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya jika ia sampai mengguris hati suaminya, itu memang akan menyebabkan dosa seorang isteri. Jadi asal usul daripada sifat wanita yang suka menzahirkan rasa tidak puas hati dengan kebaikan suaminya ini sudah disebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Muslim. Bagaimana Rasulullah SAW dalam satu peristiwa di hari raya sedang lalu dengan sekumpulan wanita yang berhimpun dan sedang berbicara, sedang berborak-borak lah sesama wanita Ansar di Madinah. Kemudian terilham pada Nabi SAW untuk menasihati mereka. Nabi singgah ke kawasan mereka di hari raya. Maklum hari raya apa yang kita sembang tu faham-faham lah, kan, hari raya. Jadi Rasulullah datang, tak diceritakan apa isi kandungan yang mereka bualkan, tetapi yang diceritakan ialah nasihat Rasulullah kepada kita, ya ma'syarun nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah. Dan sesungguhnya aku melihat kalian tu tuksirnal la'na wa takfurnal ashir, kan. Maksudnya sesungguhnya fa inni ra'aitukunna aksar ahlun nar. Itu hadis dia panjang sebenarnya, tapi yang kita boleh tengok dalam muka surat 109 ni, hadis yang sudah diringkaskan fokus kepada dosa seorang isteri, tapi asal hadis tu panjang. Jadi Rasulullah kata bersedekahlah. Tiba-tiba je Rasulullah tegur begitu, nasihat begitu, mereka bertanya, kan. Rasulullah kata, aku melihat sesungguhnya di dalam neraka itu banyak wanita. Sebab Rasulullah pergi waktu Isra Mi'raj, kan. Jadi kenapa mereka tanyakan, kenapa wanita? Jawapannya, sesungguhnya wanita itu banyak mengutuk dan banyak mengingkari pemberian nikmat daripada suaminya. Maka itu boleh menjadi sebab masuknya wanita ke dalam api neraka. Walaupun perbuatan ini sangat sukar untuk dihindari, dan Nabi pun tahu memang sukar untuk dihindari. Apabila time-time berkumpul di wanita ni, katalah seorang buka mulut pasal suami dia, insya-Allah yang lain akan menyahut. Betul tak? Ini kebiasaannya, kan. Seorang je buka cerita tentang kelemahan suami dia, tiba-tiba 3-4 yang lain juga akan menyahut dan menambah persamaan kelemahan suami masing-masing, dan ataupun perbezaan kelemahan suami masing-masing. Itu secara tidak sengaja, ya. Bukan kita kata hanya orang tertentu je suka buat macam ni. Tidak. Ini secara umumnya memang ramai yang begitu. Justru terriwayatlah hadis ini. Baik pengajarannya rupanya untuk kita di zaman moden ini. Maka kaedah untuk menghentikannya adalah dengan meninggalkan majlis-majlis begini, ataupun kalau tak sedar sampai kesudah duduk dekat situ 2 jam, habis masa sedar-sedar, astagfirullahaladzim, dosa ni takfurnal ashir, baru tersedar lepas 2 jam, kan. Jadi apakah yang boleh dibuat? Rasulullah dah beritahu dah, tasaddaqna, bersedekahlah. Yang mana sedekah itu boleh menghapuskan dosa-dosa lain yang disebutkan juga dalam Al-Quran, innal hasanata yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu boleh menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk. Jadi nak hindar, nak suruh lidah ni tidak takfurnal ashir ni, dia jadi macam susah lah. Sebab dia memang digambarkan salah satu daripada ciri-ciri wanita yang bergelar isteri. So tak ada masalah, kita tak perlu rasa offended. Apa ni Ustazah, tak best lah macam ni, bias gender. Tak apa, tak payah rasa offended. Ini sesungguhnya adalah satu keindahan Islam, bagaimana Allah dan Rasulullah memberikan kita pelbagai tips supaya kita dapat menghindarkan diri daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya tips-tips yang sememangnya berkait rapat dengan fitrah kita sebagai wanita. Okey, boleh ya? So hari ni kalau ada rasa-rasa terbuat takfurnal ashir ni, tersebut perkara-perkara mengingkari kebaikan suami ni, kita ada tabung, kan? Mana tabungnya? Ada kat belakang. Agak-agak lah berapa ringgit rasa-rasanya. Mudah-mudahan yang kita mampu lah. Yang kita mampu, jangan paksa pula, kan. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa kita ni yang tak sengaja. Kalau rajin lagi, kira satu minggu ni berapa kali dah takfurnal ashir. Ni saya kata bukan sengaja. Saya tak rasa kita sengaja nak buat dosa.
Cuma sebabkan dia berkait rapat dengan fitrah kita. Jadi wanita pun memang dah disebut secara saintifiknya lisannya lebih banyak berbicara sebab dia nak luahkan isi hatinya. Dan itu sebenarnya juga lebih baik untuk kesihatan, tidak dipendam di dalam dada sehingga menyebabkan statistik orang yang sakit jantung tu lebih ramai lelaki daripada wanita. Banyaknya benda dipendam di dalam dada. Kita tak dan pendam, dia keluar semua. Jadi antara yang terkeluar tu jugalah yang mengundang dosa. Walaupun dia membantu menjaga kesihatan, tetapi dosa tu yang kita tak nak. Ada caranya, bersedekahlah. Okey, baik. Selesai. Jadi kita tengok pula bahaya takfurnal asyir ni. Mungkin ada orang tanya, lah apa yang bahaya sangat? Takat suami isteri je. Kan, takkan nak beletih kat suami. Takfurnal asyir kenapa pula perlu dibahaskan, dibesar-besarkan? Mari kita tengok pada rajah di bawah tu. Pada halaman 109, rajah 6.10 akibat isteri kufur kepada suami. Sebenarnya dia ada kesan besar dalam masyarakat. Tengok yang pertama ya. Isteri kufur dengan pemberian suami akan menyebabkan suami jadi tidak tenang dan gelisah. Ada rajah di bawah tu kan? Nampak yang di bawah ni. Bila isteri tu asyik ungkit, komplain, tak puas hati tu, tak puas hati ni, akhirnya suami tu dia rasa tak tenang, dia rasa gelisah. Balik-balik kena komplain, balik-balik kena leteh, balik-balik kena kritik dan lain sebagainya. Dia mula rasa gelisah, akhirnya apa akan terjadi? Tengok gambar ketiga tu. Akhirnya suami melakukan dosa untuk mencukupkan keinginan isteri. Yang selalu wanita ni kalau dia komplain selalunya berkaitan dengan harta. Selalunya lah. Komplain dari sudut mungkin ialah makanan ke pakaian ke tempat tinggal ke kereta ke kenderaan lain sebagainya, dia bersifat yang materials. Maka apabila tekanan ini banyak, lelaki tu asyik dengar benda tu, dia pun fikir dah, aku tak mampu. Contohnya dia fikir, takat tu je aku mampu, tapi isteri aku duk komplain. Macam mana nak bagi dia berhenti komplain? Maka di situ dia cuba melakukan perkara-perkara walaupun di luar syariat, seperti mencuri. Mencuri barang office ke, kan? Kalau kerja ke, curi barang daripada tempat kerja, daripada shop, daripada tempat kedainya ke yang dia berniaga ke dan lain sebagainya. Ataupun kalau tak boleh mencuri barang-barang kita, dia korupsi. Mana ada peluang nak corruption, dia ambil lah. Cubalah korap sikit bulan ni, dapatlah duit lebih sikit, boleh bawa isteri dengan anak-anak berjalan. Isteri asyik komplain tak jalan. Contoh kan, bolehlah bawa rasuah ke, contoh rasuah. Ada orang datang bulur duit satu sampul untuk melancarkan urusan kerja nak. Dipikirnya pula, betul juga isteri asyik minta nak pergi Sogo je, tapi kita boleh bawa dia sebulan sekali je, tapi 2 minggu sekali dia minta lagi. Bolehlah kot sampul ni tolong cover sekali shopping untuk isteri saya, supaya dia tak komplain-komplain. Kerana sebenarnya kalau di cover pun tetap komplain juga. Kerana itu adalah sebahagian daripada kelebihan kita. Jadi akhirnya dia buat dosa. Dan dosa perbuatan korupsi, rasuah, mencuri ini semua melibatkan masyarakat. Betul tak? Dan tengok apa yang terjadi, suami jadi ahli maksiat dan tidak amanah. Sekali korupsi terlepas, sekali korupsi rasuah, sekali mencuri berjaya, dia buat lagi. Syaitan kan ada. Nampak? Syaitan bisik kat dia, tengok tak ada orang tahu pun, orang tak perasan pun, buatlah lagi. Mana ada orang tahu, sekali-sekala je. Sekali-sekala je dia kata. Padahal itu berdosa. Maka akhirnya suami itu jadi orang ahli maksiat. Suami itu tidak amanah lagi. Maksiat ni bukan kata hanya setakat berhibur, tapi maksiat ni mencuri pun maksiat. Betul. Berbohong pun maksiat. Kemudian suami gagal melaksanakan tanggungjawab khalifah dengan baik. Alangkah malangnya. Sedangkan kita ini, tanggungjawab asas kita adalah sebagai Abdullah dan Khalifatullah, hamba Allah dan Khalifah Allah. Katalah suami tadi dia hamba Allah yang baik, solat tak tinggal, tapi kerana desakan isterinya tadi yang takfurnal asyir, dia akhirnya melanggar amanah dia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pegawai di tempat kerjanya, lalu melakukan maksiat-maksiat tersebut. Maka gagallah tugas asas dia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan yang terakhir, Islam menjadi lemah dengan banyaknya golongan ini. Cuba bayangkan, kalau dalam setiap department ada seorang buat rasuah, maknanya dalam satu jabatan yang besar, dalam satu institusi yang besar, berapakah kerosakan yang akan terjadi? Akhirnya jika rosaklah satu institusi, maka bagaimana dengan institusi yang lain? Maka apabila semua institusi rosak, rosaklah negara, rosaklah umat.
Jadi nampak tak besar sebenarnya kesan daripada lisan seorang isteri. Baik, kita beralih ke muka surat 110, tidak melayani suami dengan baik, iaitu yang ketiga. Dosa wanita sebagai seorang isteri tidak melayani suami dengan baik. Jadi nak tengok melayani dengan baik ni macam mana Ustazah? Jawapannya kalau boleh sebaik-baiknya. Tu kalau boleh. Cuma disebabkan dunia hari ini kita semua ni dapat kesan daripada sistem yang diperkenalkan penjajah, wanita begitu aktif terlibat di luar sana. Tak apa wanita aktif, cuma yang agak sedih lelaki kekurangan ruang pula untuk aktif. Itulah yang berlaku sekarang ni kan. Kita boleh nampak dalam masyarakat kita, terutama generasi yang lebih muda, kadang-kadang dalam satu jabatan mudah untuk mendapatkan staf wanita, tetapi untuk mendapatkan staf lelaki yang berkelayakan agak sukar kan. Akhirnya banyak wanita yang terlibat dalam pekerjaan di luar, dan apabila kembali di rumah untuk menjalankan tugas sebagai seorang isteri, ada kalanya teruji. Dia boleh buat kerja dia, tetapi taklah sesempurna yang dia sebenarnya mampu buat. Dan pada hal tertentu boleh menyebabkan seorang suami merasa seperti kurang terlayan, kurang dilayan. Yang mana fitrahnya, kita jangan pula kata ya Allah ngadanya orang lelaki ni. Sebenarnya secara fitrahnya memang dia perlukan layanan. Memang lelaki itu secara demikian dijadikan. Sebab itu dia mempunyai dorongan untuk bekerja mencari nafkah. Sebab pada wanita itu, pada bahagian asalnya adalah ingin melayan. Kita suka bila melayan dan kita tengok semua orang kita dapat layan dengan baik. Sampai ke anak pun kita layan. Betul kan? Kalau di meja makan tu, cuba tengok. Minta pinggannya, senduk nasinya, senduk lauknya. Siapa yang suka buat? Wanita. Betul. Dan kita rasa puas hati apabila kita mampu melayan. Tapi kadang-kadang ujiannya ialah dengan kepenatan itu tadi. Jadi bila penat, terpaksalah kurang di bahagian-bahagian tertentu. Tetapi wujudkanlah persefahaman dengan suami, supaya suami pun faham bahawa secara biologinya kita lebih penat daripada dia. Walaupun sama-sama bekerja, tapi kita tak sama kuat dengan dia. Pergi keluar sama-sama, balik rumah sama-sama, tapi di rumah buatlah juga sama-sama. Wujudkan persefahaman tadi. Jadi supaya kita dapat tetap melayani dengan baik, insya-Allah. Dan kita dapat redha suami, walaupun kita ini termasuk orang-orang yang bekerja. Mungkin nasihat saya ni lebih sesuai bagi orang wanita-wanita bekerja, sebab saya pun bercakap di Menara di BKL. Jadi lepas ni kan ada yang minta rakaman, mungkin ada yang mendengar bukan di kalangan yang bekerja ataupun sudah pencen ke, mungkin itu lebih mudah. Layanlah suami sepenuh-penuhnya, qada baliklah segala kekurangan layanan beberapa tahun yang lalu ketika kita bekerja. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk kita beroleh syurga. Sebab Nabi dah bagi janji, siapa yang boleh layan suami dia dan taat suami dia. 3 je cara wanita nak masuk syurga ni kan. Salah satunya tu taat, layan suami elok-elok. Boleh masuk dari mana-mana pintu yang dikehendaki. Ya Allah, bestnya kan. Tapi yelah ujian itu macam mana nak dapat setara itu. Maka insya-Allah siapa yang diberi peluang, buatlah sebaik-baiknya. Okey. Di sini diceritakan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, allati tasuffuhu idza nadara ilaiha. Ini tips wanita nak beroleh syurga dengan melayan suami adalah dengan menampilkan diri dalam bentuk yang menyenangkan suami apabila melihat kepadanya. Allati tasurruhu, yakni dia rasa sarir, masrur, gembira apabila dia melihat isterinya. Wa tuti'uhu idza amara, dan mentaati suaminya apabila diperintahkan. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha, dan jangan buat perkara menentang perkara yang suami tentang dirinya yang mana tidak disukai oleh suaminya. Wala fi malihi, dan juga harta suaminya. Maknanya kalau suami tu tak suka harta itu dibuat sesuatu perkara yang tidak syar'i, contohnya isteri itu cubalah taat, jangan gunakan duit itu kepada perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Itulah lebih kurang kefahaman kita. Ini bagi keadaan apabila isteri itu mengurus duit suami. Cuma sekarang ni dah jarang-jarang kan isteri urus duit suami, suami urus duit dia, kita urus duit kita kan. Kadang-kadang duit kita pun dia urus juga, bagi setengah-setengah rumah tangga. Jadi itu sebenarnya meringankan lagi beban seorang wanita daripada menyalahgunakan harta suaminya. Boleh? Okey. Ni kita murajaah je kan, jadi taklah detail sangat kan. Yang keempat, menyebarkan aib suami dan masalah rumah tangga. Itu yang saya sebut ada kaitannya tadi, kufranul ashir, melupakan kebaikan suaminya.
Salah satu lagi ialah walaupun dia tak lupa kebaikan suaminya, tapi ada kegemaran untuk sebar-sebar keaiban suaminya ataupun menyebar keaiban rumah tangganya, masalah yang dialaminya kepada rakan-rakannya maupun orang-orang yang tidak dikenali. Dalam zaman ini, ia semakin mencabar kerana adanya media sosial. Jadi setiap pagi aku bila dibuka media sosial, itu soalan pertama dia, what is in your mind? Betul? Jadi secara psikologinya tertengok what is in your mind, terus keluar apa yang dalam mind itu, dalam fikiran itu. Maka andainya yang dalam fikiran itu adalah rasa tidak puas hati pada pasangannya, masalah rumah tangga, maka akan terkeluarlah segala-galanya dalam media sosial. Lalu dibacalah oleh insan-insan lain, lalu menjadi buah mulut perbicaraan. Tanpa sedar, ramai manusia terjebak dalam masalah rumah tangga seseorang. Jadi kita sebagai orang beriman, jauhkan diri. Ni kita sendiri pertama, jauhkan diri daripada berkongsi masalah rumah tangga di media sosial. Tak payah cakap dalam media sosial, tak payah cakap. Boleh pegang diri betul-betul. Semua yang hadir ni saya minta tolong sungguh-sungguh, jangan cerita apa-apa masalah dalam media sosial. Cari orang yang dipercayai. Kan? Cari ustazah. Kalau perempuan cari ustazah je lah. Tak payah cari ustaz lah. Tak payah. Banyak kes dah ni. Penat dah dengar. Ustaz pun manusia juga. Maknanya saya bukan memperlekehkan ustaz. Minta maaf ustaz yang dengar. Takut nanti ada ustaz pula yang dengar. Suami saya pun ustaz juga. Tapi ya betul. Memang kalau ada masalah perempuan lain, isu-isu tentang rumah tangga, isu tentang kewanitaan, haid, nifas, istihadah, carilah ustazah, kan? Carilah orang yang dipercayai. Kalau tidak pun sahabat yang dipercayai, biar sahabat tu yang tolong carikan ustazah yang dikenalinya, kan? Daripada kita direct kepada media sosial ataupun lelaki-lelaki yang bukan mahram dengan kita. Ini spesifik untuk masalah-masalah rumah tangga dan kewanitaan, supaya tak mengundang dosa. Elakkan diri daripada mengundang dosa seperti poin-poin yang saya dah sebut di awal tadi. Okey. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Yani hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Dan wanita itu adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Jadi wanita memang mas'ul, dia menjaga rumah tu. Jadi kalau rumah tu, rumah dan tangga itu tidak bersih, maknanya di situ ada sesuatu pada urusan wanita tadi. Dia kena jaga kebersihannya, dia kena jaga kerapian dia, kesucian dia untuk beribadah, keamanan rumah tersebut daripada terdedah aurat. Memang itu adalah bahagian mas'uliyah dia, iaitu bahagian tanggungjawabnya. Yang mana tanggungjawab ini akan disoal di akhirat kelak. Dan ini sesuai juga dengan fitrah wanita yang lebih teliti, lebih kemas, lebih prihatin dan lain sebagainya. Walaupun suami itu dituntut juga untuk membantu sebagaimana sunnah Nabi SAW. Nabi juga membantu isterinya di rumahnya, tetapi bukanlah Nabi yang mas'ul kepada bentuk rumah itu, rekayasa dalamnya, interior desainnya dan lain sebagainya, kerana ia adalah sebenarnya fitrah yang cenderung pada wanita dan sememangnya sebahagian pada tanggungjawab dia. Jagalah rumah tersebut. Dapat pahala. Ni yang bestnya. Dapat pahala, dihapuskan dosa, insya-Allah. Jadi jangan sebarkan aib suami, jangan sebarkan masalah rumah tangga. Simpan ataupun selesaikan dengan cara yang baik. Jangan sebab kita sebar orang lain dapat dosa. Kan? Satunya memang kita sebar tu dah dosa dah. Kemudian orang lain komen, masing-masing pula dapat bahagian masing-masing. Buat post pula, buat poster pula, buat video pula, buat TikTok pula. Keluar belakang dah nak komen masalah rumah tangga. Dah jadi berapa orang dah terjebak di dalam perkara-perkara yang dosa ini. Okay, so kita silent je. Share pun tak payah. Lepas ni kalau nampak benda-benda tu, tak payah share. Buat tak tahu je. Scroll je. Zap. Tak rugi pun tak tahu masalah rumah tangga orang. Betul tak? Ada tak kaitan antara masalah rumah tangga orang dengan KPI kita? Tak ada. Ada kaitan dengan kenaikan gaji ke? Tak ada kan? So ada tak kaitan dengan ketenangan jiwa kita? Tak ada. Makin porak-poranda lagi ada. Kan? So tak payah tengok, tak payah baca, scroll. Kalau terbaca pun tak payah share.
buat tak ingat je. Okay, so insyaAllah ini tips berguna untuk kita di akhir zaman. Kemudian yang kelima, dosa wanita sebagai seorang isteri pada halaman 111 ialah menggunakan ilmu sihir untuk menundukkan suami. Dan rupa-rupanya dalam satu kajian masters, salah seorang student saya pernah buat kajian master, dan juga satu lagi master oleh seorang pengkaji dalam beberapa tahun yang lalu, memang dijumpai bahawa alam Melayu ni antara salah satu ilmu sihir yang berleluasa ialah ilmu penunduk suaminya. Cuma dia tak sebut sebagai sihir. Dia sebut sebagai penunduk suami ataupun ubat pengasih, kan? Lebih kurang nak cantikkan bahasa tu, tapi sebenarnya dia sihir juga sebab dia menggunakan kuasa-kuasa gaib untuk mempengaruhi pasangan dia. Tapi sehari ni kita fokus wanita saja, okey, sebab tajuk kita wanita, kan. Innar ruqa wattamaima wattawalata syirkun. Nabi dah bagi peringatan, sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan tiwalah penunduk pasangan itu adalah syirik. Arab pun ada juga tiwalah. Nama dia sebut sebagai tiwalah atau tiwalah pakai ta, ya. Iaitu alat-alat untuk menundukkan pasangan, terutamanya yang dibuat oleh seorang isteri kepada suaminya supaya suami itu setia kepada dirinya sahaja. Mungkin dalam budaya kita yang agak terkenal disebut sebagai nasi kangkang, kan? Ubat pengasih. Tak pasal apa logik saintifiknya, tang mana nasi kangkang tu boleh menundukkan suami? Saintifiknya lah. Ada ke secara saintifiknya? Tak ada lah, kan? Nasi kangkang boleh tundukkan suami tu macam mana? Jadi dia menggunakan elemen makhluk lain, syirik. Di situ ada syirik sebab kita bekerjasama pula dengan makhluk lain. Walaupun bukan kita yang pergi seru jin tu untuk tundukkan suami, kita pergi melalui bomoh, sama juga bomoh tu makhluk lain. Sedangkan kita ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi saya dah bagi contoh pada kelas yang lalu, antaranya daripada nasi kangkang ada yang gunakan batu simpan dalam beras. Ini pun betul-betul memang saya jumpa. Kemudian ada juga yang meletakkan lagi batu di bawah bantal. Tak cukup satu batu duduk dalam tong beras, ada lagi batu duduk bawah bantal. Sakit kepala tak tidur ada batu ni? Sakit. Tapi dia kata kena bubuh saja supaya dia setia. Siapa yang bagi ni? Ada seorang. Tak kisahlah nama bomoh tu macam mana pun. Bomoh adalah bomoh. Dukun adalah dukun. Benda bergantung selain pada Allah itu bukan diajarkan dalam syariat. Akhirnya dia percaya yang menundukkan suami dia kekal setia pada dia ialah batu tadi yang diberikan oleh bomoh tadi. Ada juga bentuknya ialah tulisan-tulisan yang tak boleh dibaca dan difahami seperti bahasa Arab. Ditampal di atas pintu laluan begitu supaya suami lalu lalang dapatlah berkat daripada tulisan tersebut. Suami pun setia, tak tengok orang lain. Ini pun satu lagi contoh. Kalau dalam kajian yang dibuat oleh student ni, kenapa berlaku banyak penunduk suami di tanah Melayu ni adalah kerana sikap lelaki yang katanya dahulu kala agak tegas, agak garang. Jadi mereka ingin suami itu lunak. Wallahualam, tapi bila kita tengoklah dalam dunia ni, rasa dah suami orang Melayu ni dah cukup baik lah, saya rasa. Wallahualam lah. Maknanya dia, tengoklah kalau pergilah negara lain, cuba try lah ya. Pergilah ke Afrika, ke Arab. Arab pun macam-macam. Arab bahagian Khalij, Gulf, apa tu Gulf, bahasa Melayu dia apa? Gulf countries, apa dia? Negara-negara Arab yang belah yang banyak petrol ni, belah teluk. Negara-negara Arab Teluk dia lain, Arab Yaman lain, Arab Mesir lain, Arab Syria lain, Syam lain, macam-macam Arab pun lain-lain. Kita tengok cara melayan isteri. Afrika lain. Di Afrika kalau Nigeria tu tak kisah poligami takat 2 tu tak ada apa. Dia sampai 4 tu maksimum. Jadi kalau tak poligami, are you healthy? Are you okay? Awak sihat ke? Tak poligami. Nampak tu lain, kan? Jadi kalau kita tengok baliklah pada pemerhatian saya setakat bacaan, setakat observation, tengok bangsa-bangsa ni, rasanya dah sebenarnya baik dah bangsa Melayu ni sebenarnya, especially Malaysia, kan? Wallahualam, walaupun dilaporkanlah penderaan lain sebagainya, secara statistik tak tinggi mana kalau dibandingkan negara-negara yang bukan Islam, lagi tinggi kan statistik penderaan tu. Jadi
Tak tahu kenapa, tapi dilihat ni sebagai kelemahan iman sebenarnya. Iman tu kurang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih bersandar kepada usaha dan ikhtiar dia nak jaga kesetiaan suaminya, maka dia mula desperate dan sanggup melangkah kaki melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah. Sedangkan itu adalah syirik, dan syirik ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Tolonglah saya merayu pada kita yang ada dan yang tidak ada di luar sana, jangan kita biarkan orang melakukan syirik begini. Sebab malangnya kelak adalah di akhirat. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Allah SWT mengampunkan segala dosa kecuali dosa syirik. Kan sedih, dah solat, dah puasa, tapi disebabkan dia mensyirikkan Allah dengan menduakan Allah, mengharapkan bomoh menjaga suami dia melalui ubat-ubat pengasih, maka ia menjadi penghalang memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih tak? Sedih. Jadi kembalilah kita kuatkan iman dan tawakal kepada Allah. Yang pegang hati lelaki, yang pegang hati manusia, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala kembalikanlah kepada pemilik hati-hati tersebut. Mintalah ubat pengasih itu daripada Allah. Mohonlah daripada Allah agar satukan hati kita dan hati pasangan kita sehingga dipertemukan di dalam syurga Allah di akhirat kelak. Kalau pasangan tu duk tarik bawa pergi neraka, nak bersatu hati ke dengan dia? Tak payahlah. Seperti Asia dan Fir'aun, biarlah Fir'aun masuk neraka, Asia tak payahlah ikut sekali, kan? Masuklah syurga. So jadi di situ kita lihat keutamaan kita tu adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala-galanya. Baik kita usaha sama-sama, kita buatlah benda-benda ni. Antaranya tips nak jaga hati, perasaan tu tadi yang Nabi kata, allati tasurruhu, yang mana apabila kamu wahai isteri berpenampilan yang menyebabkan lelaki suka bila pandang. Itu satu tips lah maknanya Nabi bagi kat kita, macam mana nak jaga hati suami kita. Tanyalah dia, macam mana Ustazah, dia dah pandang saya berpuluh-puluh tahun. Okey, tanya dia, abang nak tengok saya macam mana? Tiba-tiba dia kata tukar rambut keriting pula. Pergilah salon, tukarlah keriting. Kan, warna rambut bagi warna purple pula. Okey, tak apa, warnalah, cari yang inai, yang halal tu kan, syariah compliant. Tapi kalau dia suruh buat benda haram, jangan buat. Itu tidak boleh, kan? Ada dah, kita dah sebut kan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk walaupun suami apabila ia memaksiatkan Allah SWT. Allah tak bagi kita tukar bentuk rupa kita, bentuk tukar yang kekal ni tak boleh, tapi yang tak kekal tak apa, make up ke, kan? Jadi apa yang suami tu senang melihat kita, cuba buat selagi dalam landasan syariat. Itu satu tips. Tips lain ialah kita lihat dalam hadis diceritakan bagaimana Rasulullah ni rajin bagi salam isteri-isterinya. Walaupun poligami, Rasulullah tak lupa isteri-isteri lama. Rasulullah lalu bagi salam sebelum pergi solat jemaah, kan, ketuk bagi salam, tanya khabar. Seronok kan? Itu pun tips juga kalau bagi rumah tangga poligami. Jangan lupa mesej isteri masing-masing. Hantar WhatsApp lah paling senang zaman sekarang ni, kan? Telegram ke, Bip ke, hantar, tanya khabar. Assalamualaikum sayang, hari ini apa khabar? Walaupun bukan giliran isteri tersebut, tapi isteri itu akan merasa dihargai. Kalaulah semua suami-suami poligami boleh buat macam ni, insya-Allah poligami tidak menjadi mimpi ngeri bagi wanita-wanita. Jadi cubalah buat ni, yang dengar ni jangan hentam saya lah. Ambil ni sebagai satu nasihat, ikhlas. Nabi buat begitu, saya ceritakan apa yang Nabi buat. Kemudian tips lain yang ketiga ialah apabila Zainab, salah seorang isteri Nabi ni, bila Rasulullah lalu bagi salam ni, Zainab suka suapkan Nabi dengan sesudu madu. Pernah dengar kan cerita ni? Bahkan turun ayat pasal cerita ni. Dan inilah sebab penurunannya. Zainab memang seorang yang motherly. Wanita kan macam-macam karakter. Aisyah akademik sikit, dia pandai, dia cerdik kan, politician sikit. Hafsah pun lebih kurang juga, level Aisyah ni cerdik. Zainab motherly. Dia rajin masak, sampaikan masa Nabi di rumah Aisyah pun dia rajin hantar lauk. Tu silat gaya lah kan. Jadi tu Nabi di rumah Aisyah, saya nak hantar lauk. Tak apalah, lain kali tak payah hantar lah. Masa tu Aisyah jadi jealous kan, bila dia rasa cemburu bila dapat lauk daripada Zainab. Tapi moral dia apa? Moral dia ialah salah satu tips menjaga hati suami, masak makanan yang disukainya.
Kemudian berikan dia madu, kan? Suap madu tiap-tiap hari sampai Nabi suka. Jadi Nabi rajin lalu rumah Zainab dulu sebab nak dapat madu. Memanglah sebab nak bagi salam, nak tanya khabar. Tapi maknanya itu pun salah satu penaut kasih. Nabi suka sampai Aisyah dengan Hafsah jadi jealous pula. Kan, maka dibuatlah cerita yang jadi surah At-Tahrim tu, jadi sebab penurunan surah At-Tahrim. Ni masa cukup dah ni. Berapa dah kita? Okey. Jadi yang turunnya surah At-Tahrim disebabkan Aisyah dengan Hafsah rasa sedikit tak puas hati, cemburu, kenapa Nabi tak pernah miss ambil madu daripada rumah Zainab. Maka mereka mencipta satu drama yang agak lucu sebenarnya, tapi dia menggambarkan juga kasih sayang Hafsah dan Aisyah pada Nabi. Jadi konon-kononnya lepas ni bila Nabi pergi rumah Zainab dapat madu, datang rumah Hafsah dengan Aisyah bagi salam, buat-buatlah konon-konon ada bau tak sedap daripada madu tersebut, supaya Nabi berhenti ambil madu tersebut. Ini orang kata hilah lah, bukannya menipu ya, dia macam hilah, datang daripada cemburu daripada sayang. So that is something normal. Jadi betul lah dia orang buat. Zainab bila lepas Rasulullah ambil madu Zainab pergi rumah Aisyah, ketuk pintu bagi salam, Aisyah buat-buat macam bau tak sedap gitu kan. Lepas tu Hafsah pun buat gitu juga, macam bau tak sedap pada mulut Nabi akibat madu tadi. Nabi pun sebagai suami, bagus dia gentleman Nabi ni. Dia punya nak jaga isteri-isteri dia sampai bau mulut pun dia jaga. Jadi bila dia tengok isteri dia buat isyarat macam tu, dia rasa tak sedap hati. Okey, nampaknya bau mulut saya tak sedap ni sebab makan madu ni. Lepas ni, ya Allah, saya tak makan lagi dah madu tu, supaya isteri-isteri saya tidak terganggu dengan bau mulut saya. Bagus kan Nabi? Ini pun nasihat untuk lelaki. Jagalah juga bau diri, penampilan diri. Nak isteri cantik, suami pun kena handsome juga kan. Okey, baik. Kemudian apabila Rasulullah mengharamkan madu pada dirinya, Allah SWT menyaksikan. Allah tahu ini agenda Hafsah dengan Aisyah. Jadi diberitahulah, 5 harimu ma halallahu lakum. Kenapa pula kau mengharamkan benda yang Allah halalkan bagi kamu? Madu kan halal. Barulah Rasulullah tahu, okey, ada konspirasi rupa-rupanya. Jadi isteri-isteri Nabi pun bertaubat. Tak apalah, kita ambil pengajarannya. Tips yang saya nak tekankan sebenarnya, tips yang kena jaga hati suami. Cari apa yang dia suka. Kalau dia suka batu sauda, cari batu sauda. Kalau madu kelulut lah. Jangan bagi madu tualang. Jadi kita tengok exactly, precisely apa yang disukai. Warna merah tak suka, jangan beli baju Melayu merah. Paksa pula pakai sebab nak bagi sama dengan kita. Aduhai, kasihan dia. Maknanya kita cari apa yang dia suka tu. Kita pun pandai, Allah bagi kita kecerdikan, boleh bekerja semua yang cerdik ni. Jadi jangan pejam mata pada perkara-perkara aspek tersebut. InsyaAllah itu akan menaut hati suami, mengelakkan kita daripada melakukan dosa. Yang keenam, yang terakhir, bersikap mengongkong terhadap suami. Ini pun dosa juga. Saya pun fikir kenapa dia jadi satu poin penting, bersikap mengongkong terhadap suami. Rupa-rupanya kalau kita tengok dalam sejarah sejak dahulu kala, sikap untuk mengongkong suami itu sudah ada. Tengok sejarah bangsa apa pun, terutama dalam empayar besar dunia ini, wanita tu kadang-kadang nampak mengongkong, kadang-kadang tak nampak mengongkong, tapi mempengaruhi. Dan pengaruh dia tu memberi kesan besar kepada lelakinya. Bahkan kita juga melihat dalam sejarah bagaimana pahlawan yang hebat boleh jatuh kerana isu wanita. Betul? Sebahagian wanita itu adalah isterinya sendiri, manakala sebahagian wanita itu bukan isterinya tetapi berkaitan dengan rumah tangganya. Maka jatuhlah kehebatan dan kepimpinannya. Maknanya besar kuasa seorang wanita. Ada juga empayar-empayar yang dalam sejarahnya kita lihat, walaupun yang memimpin itu raja lelaki, tetapi yang mempengaruhi pemikiran raja itu adalah ibunya. Betul? Ataupun isterinya. Jadi rupa-rupanya ada dalam lipatan sejarah, nampaknya termasuklah daripada kelebihan seorang wanita itu mengongkong fikiran suaminya. Jadi boleh jadi dua, kongkong fikiran atau kongkong emosi, ataupun kongkong perbuatan suaminya. Asalkan ada niat untuk mengongkong, maka kita bimbang itu akan terjebak dalam dosa. Maka sebenarnya kembali kepada tadi, isteri menyihir suami itu adalah kerana sifat ingin mengongkong suami dia. Walaupun didorong daripada rasa kasih, cinta dan sayang, tetapi ia juga adalah dicemari dengan cemburu yang tidak bertempat.
Cemburu yang tidak bertempat ini kita bimbang datangnya daripada mana? Nafsu syahwat. Nafsu wanita memang suka ingin menguasai insan yang dikasihi untuk dirinya. Lalu sebenarnya itu menjadi ujian kembali padanya. Itu ujian tu balik kepada diri kita. Kita suka suami tu ikut kita saja, tapi menjadi ujian jangan sampai menyebabkan kita melakukan dosa. Dan itu jugalah yang Allah SWT Maha Pengasihnya memberikan kita peluang kalau kita seorang ibu, bagi anak itu ketaatannya 3 kali ganda kepada ibunya. Betul tak? Sebab wanita, dia merasakan dia melahirkan anak tu, dia yang menjaganya, maka dia mengharapkan juga ketaatan daripada anak tersebut. Lalu Allah itu Maha Bijaksana. Ketaatan tu sememangnya 3 kali ganda diberikan kepada kita, 1 kali ganda aja kepada si ayah seorang lelaki. Sebab lelaki ni dia dah dapat ketaatan daripada seorang isteri. Awak jadi isteri taat pada suami, anak taat pada suami, tapi anak kena taat 3 kali ganda kepada ibunya. Ibu ni dia taat pada suami tu seorang, tapi dia mendapat ketaatan daripada anak-anaknya. Adil tak Allah SWT? Adil. Jadi kita berpada-pada dalam melayani nafsu amarah kita yang akan sentiasa tidak pernah puas. Dia akan nak lagi. Suami dah baik pun nanti dia tuntut lagi baik-baik yang lain. Dia tengok sana, dia tengok sini, dia tengok suami tu, tengok suami ni, dia compare, nak tuntut suami jadi macam semua suami tu. Pening kepala. Dan akhirnya itu akan boleh menyebabkan seorang wanita dan seorang isteri terjebak pada dosa. Itulah dia dosa sebagai seorang isteri. Okey. Habis dah, alhamdulillah, tajuk yang diminta iaitu dosa sebagai seorang isteri, dan alhamdulillah, dan akhirnya daripada situ akan membawa kepada dosa wanita sebagai anggota masyarakat. Kita pun dah baca dah yang ni sebenarnya, mungkin sepintas lalu. Pertama, dosa wanita dalam anggota masyarakat, kita masih ada masa sikit wanita. Nombor 1, muka surat 112, wanita yang suka mengumpat dan bergosip. Ada kaitan juga tadi dengan fitrah wanita. Mengumpat gosip ni boleh menjadi sebab kepada dosa-dosa dalam masyarakat. Yang kedua, muka surat 114, wanita penabur fitnah. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita dilindungi. Jangan sampai tertabur fitnah. Kalau tak fitnah pun jangan sampai tershare, terkongsi fitnah. Itu dalam social media. Yang ketiga, mengadu domba dan memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, muka surat 116, wanita yang menyakiti jirannya. Dan muka surat 117, wanita yang mendatangi dukun dan tukang tilik. Jadi customer dukun dan tukang tilik ni pun banyak juga di kalangan wanita. Contohnya apabila dia nak memenuhi hajatnya tadi untuk mengongkong suaminya, kadang-kadang nak kongkong anak menantunya lah, macam-macam lah dosa-dosa tu. InsyaAllah kita semua berusaha untuk menghindarinya. Okey, habis tajuk wanita. Kita dah sampai ke minit yang ke-48. Sebenarnya ada lagi 12 minit. Ada soal jawab? Ada soalan tak nak ditanya? Kalau ada soalan ke? Ya, silakan.